Hari ni kita live dekat page selama 15 minit. Okay, macam kemarin kita live dekat IG. Jadi siapa-siapa yang tengok live ni, kalau yang belum like yang punya page, boleh terus like yang punya page Tiram Travel Arau. Okay, untuk hari ni kita buka office seperti biasa, Isnin hingga Jumaat pada pukul 9 hingga 5.30 petang. Untuk hari Sabtu kita half day pada pukul 9 hingga 1 petang. Okay, untuk hari ni kita live dengan slide. Okay, kita tengok sama-sama slide iaitu adab berjiran. Okay, seperti yang kita tahu lah, kita kan duduk rumah, tak kira lah rumah taman, rumah flat, rumah kampung sekalipun, kita mestilah kena ada, kita mestilah ada jiran kan, jadi pentingnya adab berjiran ni. Okay. Okay, sabda Rasulullah SAW bermaksud sesiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada jirannya. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati tetamunya. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik dan hendaklah ia diam. Hadis riwayat Muslim. Ini antara hadis Rasulullah SAW. Okay. Kita boleh tengok dekat dalam hadis tu, ada juga menyebutkan tentang jiran, berbuat baik kepada jiran. Maksudnya bila ada hadis ni, maksudnya benda ni sangat penting lah, berbaik sesama jiran. Okay. Definisi jiran. Definisi jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, sama ada di kanan, di kiri dan di depan, di belakang, di tingkat atas, di tingkat bawah sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Maknanya jiran ni orang yang berdekatan dengan kita. Sama ada kita duduk kanan, kiri, depan, belakang rumah kita, atas, bawah ataupun sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru ataupun lebih pada tu lah. Tu maknanya dia ada limit lah, macam sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Maksudnya setiap pada tu adalah jiran kita. Tambah-tambah yang dekat-dekat kan, jiran kanan, jiran kiri, belakang, depan, tu kita kena tahulah. Setengah orang dia tak kenal pun jiran sebelah siapa, jiran belakang siapa, ada juga yang tak kenal macam tu. Tapi kita kenal walaupun kita baru pindah, mestilah kita kena kenal jiran kita. Sangat pentinglah adab berjiran ni. Okey, adab-adab berjiran. Okey, kita tengok yang pertama, menziarahi jiran pada musim perayaan. Ini kalau kata hari raya, kita kenalah ziarah jiran kita pada musim perayaan. Kalau kata kita tak balik kampung lah, kita ziarah jiran kita pada musim perayaan. Okey. Yang kedua, menghantar makanan kepada jiran. Ni menghantar makanan kepada jiran ni maksudnya kalau kata kita buat apa-apa makanan ke, bukanlah kata tiap-tiap hari kita kena hantar. Kalau kita rasa kita nak buat makanan yang kita suka kan, okey, buat kek ke, so boleh kita hantar kat jiran kita sikit, bagi dia makan, bagi dia bagi eratkan lagi perhubungan sesama jiran. Macam tu lah. Macam contoh bulan puasa lah selalu orang nak buat. Bulan puasa orang nak buat, hantar makanan dekat jiran, lepas tu jiran pula bagi makanan lain pula. Bukan kita nak mengharapkan sesuatu pula kan. Bukan kita nak mengharapkan orang kata jiran kita bagi balik, bukan. Maksudnya kita jadi seronok lah, saling tukar-tukar makanan dan sebagainya lah. Itu antara menghantar makanan kepada jiran. Kalau kata jiran kita sakit ke, tak sempat masak, kita hantar makanan kat jiran. Itu lebih boleh lagi mengeratkan lagi silaturahim antara sesama jiran kita. Okey, yang ketiga, menjauhi sifat hasad dengki. Menjauhi sifat hasad dengki ni kalau rasanya banyak kot kalau setiap jiran. Sifat dengki ni kalau katalah jiran kita buat rumah baru kan, buat rumah baru, kita mulalah tengok dia ni buat rumah baru tak boleh jadi, kita pun kena buat juga, tak boleh macam tu. Kita kena jauhi sifat dengki kalau kita hidup berjiran. Kalau hidup berjiran memang kena jauh sifat dengki. Kalau kata dia beli kereta ke, dia buat rumah cantik-cantik ke, tak apa, biarlah kan tu rezeki dia. Kita kalau kita rasa ada, kita buat. Kalau kita rasa tak mampu, kita tak payah buat. So kalau kata jiran kita beli kereta, beli rumah yang cantik-cantik ke, bukan beli rumah, renovate rumah bagi cantik ke apa ke,
langsir cantik kan kita cakap je cantik, puji je. So adab kita lah antara jiran, takut nanti dia berlakunya pergaduhan. Kalau kata dengki ni, dia takut berlakunya pergaduhan, nanti dah tak ada dah hidup saling berjiran ni. Kawan ni cakap yang ni, kawan ni kerja dia, yang ni kerja dia je macam. Maksudnya buat hal-hal masing-masing. Tu tak malah macam tu sebab kita hidup berjiran. Okey, seterusnya bergotong royong membersihkan kawasan rumah. So bergotong royong ni bergotong royong sama-sama lah sebab kita hidup berjiran. Jadi macam contoh kawan ni tolong misi rumput, kawan ni tolong sapu, tolong buang sampah yang berdekatan, macam tu lah. So dia boleh mengeratkan lagi antara hubungan sesama jiran. Itu antara adab-adab berjiran lah. Okey. Seterusnya membantu jiran yang ditimpa kesusahan. Ini pun sangat-sangat penting. Kalau kata jiran sakit, kalau kata jiran ada orang masuk rumah ke apa, kita terus kena bagi tahu. Kena call contohlah kalau ada macam jiran sakit lah, jiran sakit kita terus call ambulans, macam itulah. Kita terus hantar ke hospital dan sebagainya macam tu. Itu antara adab dia lah, adab jiran. Okey, seterusnya tidak membuat bising yang boleh mengganggukan tentaman jiran. Kalau kita ni suka buka-buka radio lagu-lagu kuat-kuat, tak boleh lah sebab kita hidup berjiran, bukan kita duduk dalam hutan, kita seorang saja. Kalau macam tu tak apalah, kalau kita duduk dalam hutan, rumah kita sahaja yang ada, tak ada siapa-siapa pun belakang, kanan, kiri, depan, atas tak ada siapa-siapa pun, bolehlah juga buka derah lagu-lagu. Kalau kata belakang, depan, kiri, kanan ada orang, kita kena ada adab sikit lah. Tak boleh buka lagu kuat-kuat, boleh saja dengar lagu tak masalah. Tapi jangan kuat-kuat sangat, takut orang lain tak berapa selesa macam tu. So itu juga antara adab-adab berjiran. Okey, seterusnya hikmah menjaga adab berjiran. Okay, kita tengok yang pertama, kehidupan akan tenang dan harmoni. Bila kita jaga kita punya adab kita sesama jiran kita, kehidupan kita akan tenang lah kalau kita ada adab dengan jiran kita, tak ada bermusuhan, tak ada pergaduhan, kita pun akan tenang dengan jiran-jiran kita. Okey, seterusnya mudah mendapat pertolongan apabila diperlukan. Ni pun memang penting. Kalau kita baik dengan orang, insya-Allah Allah akan hantarkan orang yang baik buat baik dengan kita balik. Kalau kita tolong jiran, insya-Allah orang akan tolong balik kita. Okey, seterusnya masyarakat, masyarakat hidup bersatu padu dan saling membantu. Macam saya cakap tadi yang kita bekerjasama, bergotong royong sama-sama. So jadi dia adalah dapat timbul sifat bekerjasama tu sesama jiran kita, saling bantu-membantu. Okey. Yang seterusnya mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Ini memanglah kalau kita baik sesama Muslim, insya-Allah kita akan dapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Okey, negara akan maju dan menjadi tumpuan pelancongan. Seterusnya gejala sosial dapat ditangani dengan lebih efisien. Kalau kita rapatlah dengan jiran, kalau kita saling apa orang kata bekerjasama antara satu sama lain. Okay. Ni seterusnya kesan tidak beradab dengan jiran. Okey, kita tengok dicemuh oleh masyarakat. Yang pertama kita tengok dicemuh oleh masyarakat. Kalau kata kita ni selalu bergaduh, okey contohlah jiran kita dengan jiran sebelah selalu bergaduh. Okey. Orang akan jiran lain akan tengok, jiran ni selalu bergaduh dengan jiran ni. So tak maulah kita dekat dengan mereka dua sebab nanti timbul pergaduhan. So tak bolehlah orang masyarakat jadi tak berapa suka macam tu. Sebab kita tak ada adab, sebab kita macam tak bergaul dengan jiran macam tu. Sebab selalu gaduh dengan jiran, buat hal. Jadi macam tu lah. Okey. Okey, yang seterusnya menjejaskan keamanan dan keharmonian hidup masyarakat. Tak bolehlah dia akan menjejaskan keharmonian kita. Seterusnya, sukar mendapat bantuan apabila ditimpa musibah. Ini pun memang betul. Kalau kita tidak beradab dengan jiran. Kalau kita ni buat hal sendiri, bukan nak kata kita nak ambil hal tahu jiran, tak. Kalau kata kita buat hal sendiri, apa pun kita tak tahu kat jiran sebelah, belakang, depan, kenuri pun kita tak pergi. Jadi kita nak pergi mana-mana pun kita tak beritahu, jadi orang kata
kita payah dapat bantuan. Kalau kita dalam kesusahan pun orang tak tahu. Nombor telefon pun contoh, nombor telefon pun kita tak bagi apa semua. Bila kita buat sesuatu, kita ada apa? Kita ada sesuatu timpa musibah kat kita, kita pun tak tahu nak buat macam mana sebab orang jiran kan, jiran akan tolong kalau kita tolong sesama jiran. Ni kalau kita tak pernah tolong sekalipun, tak tahulah, mungkin akan menjejaskan juga lah. Okay. Seterusnya menjejaskan kemajuan dan kesejahteraan negara. Okay. Dan lagi terasing dan terpinggir daripada masyarakat. Terasing ni kalau kata kita ni tak berdunia dengan orang. Kalau hidup berjiran ni memang kena kata saling tegur menegur lah. Nak pula yang jiran dekat-dekat, depan kita, kiri kita, kanan kita, belakang. Okay. Kalau kata kita tak ada adab, tak ada apa orang kata orang ajak kenuri tu tak kita tak pi, kalau kita ada masa tapi kita tak pi, tu dia dapat menjejaskan lagi lah antara hubungan kita sesama jiran. Tapi yang seterusnya last sekali tidak mendapat ketenangan hidup. Tak dapat ketenangan hidup. Sebab apa? Sebab kita hidup tak tenang lah sebab kita orang kata tak berdunia dengan orang. Kalau kita berdunia dengan orang, kita akan dapat rasa silaturahim antara sesama jiran ni macam mana. Okey, rumusan. So, inilah antara kesan tidak beradab dengan jiran. Kita ada 6. Banyak juga tu kesan tu. Okey. So, diharapkan kita tak ada lah orang-orang yang tidak beradab dengan jiran ni. Rasanya ramailah yang beradab dengan jiran sebab kita ni memang hidup berjiran kan. So, kita dah biasa dah saling tolong-menolong. Okey, rumusan dia hidup berjiran amat penting untuk mencapai ketenangan. Memang hidup berjiran memang sangat penting untuk mencapai ketenangan dan keharmonian kita. Masyarakat yang menjaga adab berjiran akan hidup aman dan harmoni. Kalau kita jaga betul-betul kita punya silaturahim antara kita sesama jiran kita, hidup kita pun akan aman dan harmoni. Kita akan, sebab kita selalu tolong menolong, kita bekerjasama, kalau ada salah kita minta maaf, kalau ada kesusahan kita saling tolong jiran. Jadi hidup akan aman dan harmoni. Kalau kata orang nak masuk rumah kita, jiran sebelah yang akan bagi tahu laku kat boleh macam tu macam ni. Jadi hidup tu jadi macam tersusun. Macam ada orang jaga kita, insya-Allah. Kalau kita baik dengan orang, insya-Allah Allah akan hantar orang yang baik kat kita balik. Itu antara rumusan adab-adab berjiran. Okay. Terima kasih kerana menonton. Itu saja untuk slide kita hari ini. Okay, jadi siapa-siapa yang belum lagi nak tengok balik kita punya slide ni, kita ni sebenarnya kongsi sama-sama saja. Tak tuju kepada siapa pun, kita semua. Okay, maksudnya kita share sama-sama lah adab-adab berjiran. Semoga diharapkan setiap dalam kita ni ada, dalam diri kita ni ada lah adab-adab yang saya cakap tadi ni, yang saya share tadi ni, insya-Allah. Okay, jadi siapa-siapa yang kita dah selesai untuk live slide kita. Jadi saya nak bagi tahu lah siapa-siapa yang belum like kita punya YouTube channel, boleh like, boleh subscribe, minta maaf, boleh subscribe. Sesaja Tiram Tebu Arau. Dalam YouTube channel kita akan post juga, upload juga live dekat page. Jadi kalau siapa nak tengok live sebelum ni dekat page, boleh tengok dekat YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk like kami punya page Tiram Tebu Arau. Itu saja untuk live kita pada pagi ini. Jumpa lagi pada live yang akan datang, insya-Allah.
Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.